tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini kita dengar ada gesaan kepada Anwar untuk letak jawatan, ada gesaan kepada Anwar untuk membubarkan parlimen. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak mengotakkan janji, ada yang kata Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, aku nak tanya sikit, adakah mereka-mereka ini yang berkata Anwar tak layak untuk menjadi Perdana Menteri, yang perlu membubarkan parlimen dengan segera? Adakah sebenarnya mereka itu layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Aku nak tanya, rasa-rasanya siapa yang boleh gantikan Anwar dalam masa yang terdekat ini? Saudara-saudara, ini satu tulisan ataupun satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 2 Oktober. Surat, inilah masa terbaik untuk reformasi institusi. Krisis politik pasca PRU14 pada 2018 dan pandemik COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam terhadap ekonomi dan kestabilan politik Malaysia. Selepas PRU14, perubahan besar dalam landscape politik Malaysia menyaksikan kejatuhan kerajaan melalui langkah Sheraton yang menyebabkan ketidaktentuan politik berlarutan. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempoh singkat ini melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempoh singkat melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha untuk melaksanakan dasar-dasar pemulihan ekonomi yang berkesan. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 melumpuhkan ekonomi global, termasuk Malaysia, dan menekan sistem kesihatan awam negara. Ketidakstabilan politik yang wujud sepanjang pandemik menjadikan usaha pemulihan lebih sukar, menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap integriti institusi kerajaan. Namun, selepas pilihan raya dan penubuhan kerajaan perpaduan, kita kena berada dalam tempoh kestabilan politik yang amat diperlukan. Kemenangan kerajaan perpaduan, khususnya PHBN, dalam beberapa siri PRK baru-baru ini, membuktikan bahawa iklim politik semakin kukuh. Majoriti besar yang dimiliki oleh kerajaan dalam parlimen menyediakan asas yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang telah lama tertangguh. Kini adalah masa terbaik untuk merealisasikan reformasi institusi demi memastikan kemakmuran dan pertumbuhan negara yang berterusan. Kerajaan Perpaduan Malaysia telah membuktikan kestabilan luar biasa sejak penubuhannya. Dalam tempoh ini, ekonomi mula pulih dengan pelbagai inisiatif baru seperti Pelan Peralihan Tenaga Negara, Pelan Perindustrian Nasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing Malaysia. Di samping itu, rasionalisasi subsidi minyak, elektrik dan air juga dilakukan bagi mengurangkan beban fiskal dan memastikan kelestarian ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memastikan kejayaan berterusan, reformasi institusi adalah kritikal. Langkah-langkah berikut adalah cadangan konkret yang perlu dilaksanakan untuk memastikan ketelusan, kebertanggungjawaban dan pemberkasaan institusi. Pengisytiharan aset tahunan oleh PM dan Menteri Kabinet. Tindakan ini akan meningkatkan ketelusan dan mencegah konflik kepentingan dalam kalangan pemimpin. Had penggal perkhidmatan Perdana Menteri dan Menteri Besar Ketua Menteri. Pengasingan kuasa antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pemerkasaan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM harus bebas sepenuhnya daripada kawalan eksekutif. Pengukuhan peranan parlimen. Parlimen harus diperkasakan sebagai badan penggubal undang-undang yang berfungsi secara efektif. Penyamakan semula proses pelantikan jawatan tinggi awam, reformasi sistem pilihan raya, pengawalan dana politik, reformasi dalam sistem kehakiman. Dengan melaksanakan reformasi ini, Malaysia bukan saja dapat memulihkan keyakinan pelabur asing, tetapi juga mengukuhkan integriti dan daya tahan institusi negara. Inilah masa untuk bertindak, dan reformasi institusi harus menjadi keutamaan
tertinggi kerajaan perpaduan dalam usaha memimpin Malaysia ke arah masa depan yang lebih makmur. Tan Wei Siang ialah alumni Parlimen Digital Malaysia P050 Jelutong dan Dewan Muda Malaysia P122 Seputih. Saudara-saudara yang menghormati, adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan terus menjadi PM selama berpenggal-penggal lagi? Ini maknanya selamat tinggal kepada musuh politik Anwar Ibrahim. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu pendedahan dana RM 2,6 bilion yang bagi saya pasti mengejutkan mana-mana pemimpin politik di negara ini, termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk seluruh menteri kabinet, termasuk kepimpinan daripada pembangkang. Ini pendedahan berkaitan dengan Menteri Ekonomi. Dalam satu tajuk daripada Harapan Daily, Rafizi kantoikan Lim Sian Si isu RM 2,6 bilion. Persoalannya, adakah dana ini ditemuikan ataupun dana ini yang dicurikan? Nah, kita pun tak tahu. Dalam tulisan ini ataupun perkongsian ini, Sian Si, punchline akhir Rafizi Ramli mengkantoikannya. Dia yang buka cerita LHDN, lembaga hasil dalam negeri, patut berlaku adil kerana RM 2,6 bilion itu sudah dipulangkan. Jadi kenapa kena cukai juga? Mulanya dia bagi gambaran RM 2,6 bilion itu pinjaman. Rafizi tanya, kalau pinjaman mana surat perjanjiannya? Tapi lepas itu dia kata bukan pinjaman. Baik, tak pala. Dia kata itu memang derma Arab. Tapi Rafizi kata kalau derma dan tak dapat pelepasan dari LHDN, memanglah kena bayar cukai. Kalau derma tidak perlu cukai, Annie, Tom, Dick, Harry main transfer juta-juta ke kawan-kawanlah sebagai derma, seronoklah masing-masing. Namun itu sebenarnya pengubahan wang haram. Jadi memang patutlah LHDN minta bayaran cukai itu. Sudah terkantoi diri sendiri apabila sendiri buka cerita pasal ketidakadilan LHDN. Sian Si. Itu adalah perkongsian daripada Harapan Daily. Adakah dengan ini apa yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi, yaitu Rafizi Ramli, ini adalah sesuatu perkara yang pasti mengejutkan kepimpinan politik kerajaan perpaduan dan juga kepimpinan politik pembangkang, di mana Rafizi Ramli sebagai kepimpinan tertinggi PH ataupun PKR mengkantoikan Lim Sian Si, dan berkaitan dengan dana ini bukan dana yang sedikit. Menurut tulisan ini, dia yang buka cerita LHDN patut berlaku adil. RM 2,6 bilion itu sudah dipulangkan. Jadi kenapa kena cukai? Mulanya dia bagi gambaran RM 2,6 bilion itu pinjaman. Rafizi tanya kalau pinjaman mana surat perjanjiannya. Dan paling mengejutkan adalah, menurut tulisan ini berkata itu sebenarnya adalah pengubahan wang haram. Ini pasti satu pendedahan daripada Rafizi yang mengejutkan ramai.